Kini heboh di sana-sini dengan kenyataan terbaru Presiden PAS Haji Hadi Awang kononnya Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang dalam masa terdekat. Berulang-ulang kali Hadi Awang mengulangi kenyataan beliau tersebut tetapi hanya beliau seorang yang berkata demikian sedangkan lain-lain pemimpin Perikatan Nasional membisu sahaja. Adakah kenyataan ini merupakan fakta atau sekadar auta atau sekadar psikologi semata-mata? Kami akan mendedahkan sebab-sebab serta dalil yang membuatkan Hadi Awang begitu yakin yang Kerajaan Perpaduan akan tumbang. Sebelum itu semua orang pernah dikejutkan oleh kenyataan Hadi Awang bahawa beliaulah orangnya yang telah merancang dan menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018 lalu walaupun ketika itu Pakatan Harapan menang dengan cara yang sah melalui pilihan raya umum ke-14. Hadi Awanglah pencetus kepada gerakan langkah Sheraton yang menyebabkan tumbangnya Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu. Hadi Awang berbangga mengatakan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu bukanlah melalui pintu belakang tetapi melalui tebuk atap. Perlu diingatkan ketika itu Akta Anti Lompat Parti belum berkuat kuasa lagi menyebabkan ramai kalangan ahli parlimen dari parti PKR sendiri lompat menjatuhkan kerajaan sendiri. Rupa-rupanya Datuk Seri Azmin Ali yang mengkhianati parti sendiri bersama-sama pengikutnya telah lama berpakat dengan Hadi Awang serta Muhyiddin Yassin untuk meruntuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara sah. Kabarnya situasi atau gerakan untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan menghadapi masalah agak rumit sedikit dan tidak semudah sebelum ini. Ini kerana Akta Lompat Parti yang kini sudah berkuat kuasa benar-benar menyulitkan gerakan menjatuhkan Kerajaan Perpaduan ini. Beberapa orang anggota Parlimen Kerajaan termasuk Perdana Menteri sendiri mengulas kenyataan Hadi Awang sebagai syok sendiri dan Anwar Ibrahim menyifatkan Hadi Awang sebagai mengigau. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi pula menyifatkan kenyataan Hadi Awang sebagai fatwa politik semata-mata. Menurutnya, rakyat sendiri boleh menilai doa buruk yang disebutkan Abdul Hadi itu doa buruk beliau. Saya fikir sebagai seorang ulama politik beliau mempunyai fatwa yang berbeza-beza dan fatwa itu bergantung pada situasi. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, semua pihak sepatutnya menumpukan kepada perkembangan ekonomi berbanding kerja-kerja bermotifkan politik yang tidak berpenghujung. Ketepikanlah soal perbezaan pendapat, kalau mahu tukar kerajaan, tukar dalam PRU depan. Kalau penggal yang lalu, 3 pertukaran Perdana Menteri dan Malaysia menjadi bahan ketawa seluruh dunia, jangan lakukan kerja-kerja buruk ini untuk menyusahkan rakyat sekali lagi, katanya. Sementara itu, Ketua Penerangan UMNO Malaysia Isham Jalil pula dalam media sosial beliau berkata kenyataan Hadi sebagai cubaan menyelamatkan Perikatan Nasional yang kini mula didakwa di Mahkamah Satu Persatu. Haji Hadi semalam berkias sedang merancang ingin jatuhkan dan tukar kerajaan. Dia ingin tubuhkan kerajaan tebuk atap. Dia tidak kisah titah YDP Agong dan tidak kisah jika politik Malaysia tidak stabil, pelabur lari dan rakyat hilang kerja sebab itu lagi. Yang penting dia boleh tubuh kerajaan, mungkin supaya dia dan kawan-kawan boleh lepas pendakwaan, sebab sekarang mereka sedang panas dan berpeluh oleh siasatan, kes rasuah projek dan rasuah pengundi oleh Perikatan. Dulu yang di-Pertuan Agong sudah titah untuk kamu jadi Kerajaan Perpaduan, tetapi oleh sebab ego kamu dan Muhyiddin, kamu engkar sebab tidak mahu jadi timbalan. Kini selepas kamu disiasat baru kamu menggelupur mahu pula jadi kerajaan, sebab kamu takut masuk penjara jadi tahanan. Adun, Kota Anggerik, Najwan Halimi mendakwa Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang masih belum pulih daripada penyakit kemurungan politik. Omongan kosong Presiden PAS yang secara konsisten dengan naratif kerajaan akan jatuh sejak Anwar berjaya membentuk kerajaan menunjukkan betapa beliau masih tidak dapat menerima realiti serta belum pulih dari penyakit kemurungan politik. Pun begitu veteran UMNO Tan Sri Shahrir Samad pula sebaliknya bimbang dengan kenyataan Hadi Awang tersebut.
Syahrir berkata sebarang kemungkinan boleh berlaku susulan kenyataan Hadi yang tidak menolak kerajaan campuran Pakatan Harapan (PH) UMNO boleh tumbang bila-bila masa. Malah sebelum ini kerajaan PH juga tersungkur selepas hanya 22 bulan menjadi kerajaan pusat. Jatuhnya PH, naiklah kerajaan Perikatan Nasional (PN). Pencetusnya ialah PAS. Sekarang sekali lagi PAS memulakan langkah untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan dan menaikkan kembali sebuah kerajaan tajaan PAS. Sekali dah berjaya, kali kedua, cuba lagi. Hadi sudah beri amaran awal Mac 2023, tunggu dan lihat, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Apa sebenarnya perancangan Hadi Awang serta sekutunya ini? Menurut satu sumber dari kalangan pemimpin Perikatan Nasional sendiri, ada beberapa perancangan yang sedang diatur serta dirancang melibatkan beberapa orang pemimpin UMNO yang dilihat pro kepada Muhyiddin Yassin. Kegagalan menarik 10 orang ahli Parlimen Barisan Nasional selepas pilihan raya umum yang lepas untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional tidak berjaya kerana Akta Lompat Parti benar-benar menghalang niat buruk mereka itu. Kini mereka lebih berhati-hati menggunakan saki baki ahli Parlimen UMNO yang masih tinggal dan masih pro Muhyiddin Yassin. Perancangan awalnya Perikatan Nasional mengharapkan berlakunya pertandingan merebut jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO. Mereka telah meletakkan nama pemimpin UMNO yang tidak sehaluan dengan Zahid Hamidi untuk memenangi jawatan Presiden UMNO. Jika menang, maka mudahlah Presiden baru tersebut untuk memutuskan kerjasama dengan Pakatan Harapan dan kerajaan akan tumbang. Bagaimanapun apabila usul pertandingan jawatan penting tersebut ditolak, kalangan pemimpin Perikatan Nasional menjadi sangat kecewa. Sebab itu apabila timbulnya isu keraguan surat yang dikatakan dari pendaftar pertubuhan akan kesahihan usul tersebut, pemimpin Perikatan Nasional seperti Datuk Taqiyuddin Hassan dan Syahidan Kasim bersungguh-sungguh membawa isu surat tersebut ke Parlimen padahal isu tersebut melihatkan hal berkaitan Parti AMNO saja. Nampak tak permainan dari pemimpin Perikatan Nasional? Mereka mahu sangat Zahid Hamidi dijatuhkan dari jawatan Presiden UMNO supaya mereka mendapat presiden baru yang satu haluan dengan mereka. Itu adalah salah satu cara menurut sumber tersebut sedang dilakukan oleh pembangkang untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Salah satu cara lagi ialah pembangkang cuba memujuk ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang sehaluan dengan Muhyiddin Yassin untuk keluar dari UMNO dan menyokong Perikatan Nasional. Mengikut Undang-Undang Lompat Parti, jika seseorang ahli parlimen dari parti tertentu melompat atau keluar ke parti lain, automatik gugur taraf ahli parlimen tersebut dan parlimen tersebut mesti dikosongkan. Pilihan raya kecil mesti diadakan semula di kawasan tersebut. Kalangan pembangkang meyakinkan ahli Parlimen UMNO tersebut sekiranya kerusi Parlimen tersebut kosong, ahli Parlimen tersebut akan diminta bertanding semula atas tiket Perikatan Nasional dan mereka sangat yakin dengan kemenangan besar yang bakal dicapai nanti. Lihat sendiri betapa liciknya mereka ini. Selagi di dalam UMNO masih ada pengkhianat parti, selagi itulah parti UMNO akan terus hancur dari dalam dan UMNO mesti berbuat sesuatu. Langkah UMNO memecat beberapa pemimpin mereka baru-baru ini merupakan satu tindakan yang tepat sekali. Tetapi bagaimanapun saki baki pengkhianat tersebut masih ada di dalam UMNO, ibarat api dalam sekam, musuh dalam selimut serta duri dalam daging. Banyak lagi cerita panas dan terkini yang tim kami akan dedahkan. Oleh itu jangan lupa subscribe, like dan share channel kami ini. Semoga Allah memberkati anda semua.